Selamat sejahtera murid-murid sekalian. Hari ini kita akan buat aktiviti buku teks di muka surat 104. Okey, tajuk teks ini ialah Kuil Sri Poyata Vinayagar Murti. Okey, marilah kita sama-sama membaca petikan ini. Ruben dan kawan-kawannya telah menyertai lawatan sambil belajar ke Melaka. Lawatan yang dianjurkan oleh Kelab Kebudayaan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang itu diadakan pada 19 Ogos 2016. Lawatan ini disertai oleh 40 orang ahli kelab budaya dan 4 orang guru pengiring. Tujuan lawatan itu dianjurkan adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan para peserta tentang bangunan warisan yang terdapat di Melaka. Bangunan warisan yang menarik perhatian Ruben ialah Kuil Sri Poyata Vinayagar Murti. Kuil itu terletak di Jalan Tukang Emas, Bandar Melaka. Bagi Ruben, lawatan tersebut sangat bermanfaat. Dia teruja kerana dapat melihat seni bina yang sungguh menarik dan unik. Okey, baiklah murid-murid. Okey, kita telah membaca petikan ini. Okey, kita tengok di bahagian bawah ada maklumat-maklumat tambahan yang telah diberikan, iaitu kuil ini ialah ataupun merupakan kuil Hindu yang terawal didirikan di Malaysia. Jadi kuil Sri Poyata Vinayagar Murti ini ialah kuil yang terawal didirikan. Maksudnya yang paling awal lah. Okey, seni bina kuil ini dipengaruhi oleh seni bina Belanda. Walaupun kuil Hindu berkaitan dengan orang India, tetapi dia punya seni bina, kalau tengok gambar ini, dia lebih kepada uh, seni bina Belanda, culture lah. Okey, ciri-ciri seni bina Belanda ini ada pada bahagian dinding, pintu dan bumbung kuil. Okey, sekarang ini kita akan uh, bukan memurnikan, ini ialah mengedit teks ini untuk dijadikan karangan mudah. Jenis karangan itu ialah karangan jenis laporan. Baik, sebelum kita tengok ini, kita cuba dengar video ini tentang karangan jenis laporan. Apakah yang perlu ada dalam karangan jenis laporan? Format laporan terdiri daripada 6 perkara, iaitu tajuk, pendahuluan, idea atau isi, penutup, pengakuan pelapor yang terdiri daripada tanda tangan, nama pelapor dan jawatan, serta tarikh. Okey, ini ialah format laporan. Okey, jadi kita kena tahu ialah format laporan mesti ada tajuk, pendahuluan, isi-isi, pelapor dan tarikh. Okey, jadi sekarang ini kalau kita tengok kita punya teks ini, Ruben dan kawan-kawannya. So nanti kita akan tukarkan Ruben ini menjadi bukan Ruben lah. Sebab kamu yang menulis laporan ini, so kamu akan menulis di sini ialah saya. Saya dan kawan-kawannya. Sudah tentu salah. Jadi kita kena tulis saya. Saya telah menyertai lawatan sambil belajar ke Melaka dan sebagainya. Nanti kita akan tulis. Kita tuliskan ini satu perenggan. Ini satu perenggan. Kemudian ini ialah salah satu lagi contoh apa yang perlu ada dalam karangan lawatan. Siapa yang sertai, apakah tujuan. Okey. Ini
first paragraph, perenggan yang pertama. Ini perenggan yang kedua. Dua perenggan ini kita gabungkan jadi satu. Okey. Kemudian ini bangunan ini pun kita boleh ambil terus, tak ada masalah sebab sama saja. Okey. Cuma perenggan yang terakhir ataupun penutup ini kita buat yang ringkas saja. Kita tak buat yang banyak-banyak. Kita buat yang ringkas saja. Okey, ini kita kena tukar bagi siapa. Ini pun siapa kena tukar. Okey, so bagi Ruben ini kita tukar bagi saya lah. Lawatan tersebut sangat bermanfaat. So kami teruja dapat melihat seni bina yang sungguh menarik dan unik. Okey. Okey, sekejap Okey. So ini contoh jika kita buat karangan. Okey, tengok. Yang pertama mesti ada ini biasalah dalam buku latihan kamu tulis tajuk, jenis laporan dan tarikh. Okey, kemudian laporan. Okey. Untuk laporan kita boleh tuliskan semua huruf besar untuk selamat kerana kalau kita tuliskan macam tajuk ini, nanti ke ini tak kata sendi, kita tak boleh tuliskan huruf besar sebab ramai murid yang akan melakukan kesalahan. Dia akan tulis contoh dia akan tulis macam ini. Okey, dia akan tulis tak salah tulis yang huruf pertama huruf besar. Laporan lawatan. Okey. Ke Okey. Tidak salah jika kamu mahir macam ini. Tetapi kesalahan murid selalu lakukan di sini. Iaitu kata sendi kita tak boleh letakkan huruf besar. Kalau kamu nak buat macam itu, so selalunya saya berpesan kepada murid supaya buat tulis huruf besar semua sebab kita elokkan untuk melakukan kesalahan. Baik, kita tengok ini. Saya telah transferkan ke dalam bentuk laporan yang mudah. Okey, sebenarnya kita kena tulis 5 atau 6 perenggan, tapi tak apa, untuk PDPR ni kita buat yang karangan yang simple sajalah. Okey. Ruben sudah tukar kepada saya. Okey, check. Saya check. Telah menyertai lawatan sambil belajar ke Melaka, lawatan yang dianjurkan oleh Kelab Budaya Sekolah Jenis Kebahasaan Tamil Kupang itu diadakan pada 19 Ogos 2016. Okey, good. Lawatan ini disertai oleh 40 orang ahli kelab budaya dan 4 orang guru pengiring. Tujuan lawatan itu dianjurkan adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan para peserta tentang bangunan warisan yang terdapat di Melaka. Okey, cek sama. Bangunan yang menarik perhatian kami ialah kuil Sri Poyata Vinayagar Murti. Kuil itu terletak di Jalan Tukang Emas, Bandar Melaka. Bagi saya, cek betul, lawatan ini sangat bermanfaat. Kami teruja kerana dapat melihat seni bina yang sungguh menarik. Okey. Ini sangat penting. Laporan disediakan oleh. Ini ialah dia punya perkataan yang perlu ditulis. Okey. Kenapa saya tulis 24 Ogos 2016? Laporan ini disediakan ataupun dibuat pada 24 Ogos. Okey. Lawatan ialah 19 Ogos. Kamu tidak boleh menulis tarikh yang sebelum before 19 Ogos. Contoh 18 Ogos salah. Semestinya selepas 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okey. So di sini tanda tangan. Okey, tanda tangan ini kamu kena tanda tangan lah.
Tanda tangan lah. Okey, kemudian letakkan nama kamu dalam huruf besar semua. Tak boleh tulis huruf kecil. Ini ialah jawatan setiausaha ataupun sekretari Kelab Budaya Sekolah Tinggi Kebangsaan Tamil Kupang. Okey, jadi kamu salin karangan ini ke dalam buku karangan kamu. Tuliskan tajuk dan tuliskan karangan ini ke dalam buku karangan. Okey, selamat buat kerja. Okey, sekian. Terima kasih.